Antara paparan menarik hari ini. Kerajaan komited perluas ekonomi digital, penuhi keperluan pelabur. Ahli Parlimen Perikatan Nasional dakwa ramai Cina kerja pada tahun baru sebab ekonomi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hubungi Wan Saiful lepas dakwa ditawar 1.7 juta ringgit. Kerajaan komited untuk mengembangkan ekonomi digital termasuk bertindak proaktif dan memenuhi keperluan pelabur dengan mewujudkan jalinan strategik antara inisiatif kerajaan dan pelaburan teknologi. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, sejajar kepentingan ekonomi digital dalam melonjakkan ekonomi negara. Langkah itu juga seiring dengan kedudukan Malaysia yang mempunyai gabungan faktor unik dan menjadi hub pelaburan utama di Asia Tenggara. Malah Malaysia juga bersedia sebagai peneraju digital di ASEAN didorong oleh tenaga kerja muda dan mahir, ekosistem teknologi yang dinamik serta persekitaran kawasan serba kondusif bagi pertumbuhan perniagaan. Katanya bersandarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang mampan dan lokasi strategik sebagai nadi ASEAN, Malaysia menawarkan akses pasaran pengguna celik teknologi yang merangkumi lebih 400 juta pengguna digital di rantau ini. Dalam landscape digital masa kini yang pesat berkembang, lapangan global itu telah berubah dan menawarkan peluang baru bagi tujuan inovasi serta pelaburan dalam teknologi baru selain pembangunan penyelesaian bagi pasaran dengan pertumbuhan tinggi. Sudah semestinya Malaysia berada dalam kedudukan strategik untuk memanfaatkan peluang-peluang ini menerusi ekosistem, pekerja mahir dan persekitaran kawasan yang menyokong. Gobind turut berkongsi sasaran kerajaan untuk menjadikan Kuala Lumpur antara 20 bandaraya global yang menawarkan ekosistem terbaik untuk perniagaan pemula niaga menerusi KL20, pelan tindakan sektor yang bakal dilancarkan tahun ini. Malah seiring dengan hasrat kerajaan madani, Kementerian Digital berhasrat memupuk ekosistem teknologi yang membolehkan kalangan penggiat berinovasi dan memacu penyelesaian transformatif untuk masyarakat. Selain itu, beliau turut menekankan 3 inisiatif di bawah bidang kuasa kementerian untuk pelabur seperti kejelasan kawasan melalui rang undang-undang jaminan yang membolehkan syarikat layak mendapat inisiatif, hak dan keistimewaan daripada kerajaan di bawah Malaysia Digital. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Shahid Sulaiman mendakwa ramai orang Cina terpaksa bekerja pada musim perayaan mereka, menggambarkan keadaan ekonomi negara yang begitu baik ketika ini. Ahli Parlimen Baca itu mendakwa beliau ada membaca komen warganet terhadap artikel yang memetik kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa ekonomi negara masih baik. Katanya ada komen di media sosial, hari kedua tahun baru Cina, pasar malam semua penuh dengan orang Cina jual makanan. Bayangkan betapa susah mencari duit masa kini. Syahid turut berkongsi pengalamannya menaiki perkhidmatan e-hailing Grab yang dipandu seorang pemandu Cina pada malam hari pertama Tahun Baru Cina. Katanya, malah saya sendiri masa hari pertama Tahun Baru Cina, saya ambil penerbangan terakhir dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Sambil ambil Grab nama dia Cina pada malam raya Cina. Saya masuk, saya kata hello, saya sebut kongsi Faichai, beliau senyum dan kami berbual, malam raya kena buat Grab. Syahid berkata maklum balas ini disuarakan warga negara sebenar dan bukan laskar cyber. Namun tegasnya kerajaan masih menafikan serta tidak ambil berat. Ahli Parlimen Tasik Gelugong Wan Saiful Wan Jam berkata dia akan memberi kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan dia ditawarkan habuan serta peruntukan 1.7 juta ringgit untuk menukar sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM selepas membangkitkan dakwaan itu di sidang Dewan Rakyat. Katanya tak sampai 1 jam selepas saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM minta saya hubungi mereka, saya akan patuhi. Cuma saya nak tanya apa tindakan yang akan diambil untuk menghentikan penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada Ahli Parlimen Bersatu. Terdahulu ketika sesi perbahasan titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat, Wan Saiful turut mendakwa dia telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza yang memujuknya untuk menyokong Anwar. Selain tawaran peruntukan, dia mendakwa turut ditawarkan peruntukan untuk projek mesra rakyat. Selain tawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu menggunakan kekecohan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Bagaimanapun, Wan Saiful berkata dia tidak pelik jika dakwaan itu dinafikan oleh pihak kerajaan. Setakat ini sudah 6 ahli parlimen bersatu yang menyuarakan sokongan kepada Anwar. Pembangkang mendakwa peralihan sokongan itu dibuat menerusi ancaman dan tawaran habuan kepada mereka. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar mendakwa ada lebih 10 lagi Ahli Parlimen Bersatu yang akan berbuat demikian. Bersatu bercadang untuk meminda perlembagaannya dalam Perhimpunan Agung Khas yang dijadual berjalan hujung minggu ini.
Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin sebelum ini berkata, pindaan itu bagi memastikan tiada lagi penukaran sokongan dalam kalangan wakil rakyat parti itu. Katanya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud mengosong kerusi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil. Selaras dengan ketegasan itu, MPT juga bersetuju meminda perkara 10 perlembagaan Bersatu menghalang insiden sama daripada berulang di masa hadapan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.